Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat petang kepada semua rakan serta follower di page FTR Bidadari Solution. Okey, apa khabar anda semua hari ini? Soleha doakan agar semuanya dalam keadaan sihat walafiat, sentiasa diberikan kemudahan dan juga kelancaran dalam setiap urusan yang kalian lakukan. InsyaAllah dipermudahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Okey, hari ini merupakan sharing ilmu daripada Soleha hari yang ke-164. Alhamdulillah. Tajuk kita hari ini adalah larangan memutuskan silaturahim. Islam larang kita sengaja putuskan silaturahim. Islam lagi terapkan dalam kehidupan kita supaya kita jaga, insya-Allah. Hai, waalaikumsalam Kak Zurinawati. Hai Puan Majiah Ladari. Okey, alhamdulillah. Soleha nak minta tolong sharekan dan juga kongsikan Soleha punya link page live pada hari ini supaya lebih ramai orang yang akan dapat manfaat daripada perkongsian ilmu yang berkat, insya-Allah. Okey. Sebelum tu, jom sama-sama kita berselawat dan juga berdoa. Semoga Allah memberkati majlis ilmu kita pada hari ini, insya-Allah. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Hai, waalaikumsalam Nur Syahidah Hamidi. Alhamdulillah. Hai Umi Afan Kalisha Umairah. Alhamdulillah. So, kenapa Islam larang kita untuk memutuskan silaturahim? Dekat sini Soleha nak share dengan anda 6 sebab kenapa kita dilarang serta berdosa untuk putuskan silaturahim. Larangan memutuskan silaturahim ni terdapat di dalam Al-Quran. Allah suruh kita jaga silaturahim ni. Lagi-lagi hubungan antara adik-beradik, hubungan antara suami isteri, hubungan antara ibu bapa, mertua, ipaduai dan sesiapa sahaja umat Islam di seluruh dunia ni jangan putuskan silaturahim. Thank you. Tolong share dan tolong seru. Thank you. Okey, waalaikumsalam Kak Syawira. Alhamdulillah. So, yang pertama sebab kenapa Allah larang kita untuk memutuskan silaturahim. Yang pertama sebab akan dilaknat oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Allah akan melaknat dan Allah akan murka mereka yang sengaja memutuskan silaturahim. Sedangkan dalam Islam pun kalau kita tak bertegur sapa selama 3 hari, kita akan menjadi orang yang berdosa. Sebagai contohlah, kita kan selalu bertegur sapa dengan jiran sebelah kan. Dalam kata setiap hari, hampir setiap hari kita duduk sidai-sidai baju kat luar and then sembang-sembang dengan jiran. Tetapi andai lebih 3 hari tiba-tiba kita memendam perasaan, tiba-tiba nak marah dengan seseorang dan memutuskan silaturahim, tiba-tiba tak nak kawan, tak nak bergaul, so dah jadi berdosa. Allah akan melaknat kita. Okey, yang kedua, larangan memutus silaturahim seperti di dalam satu hadis yang telah mengatakan bahawa bila kita memutuskan silaturahim tu ibarat seperti kita memakan bara api. Cuba bayangkan mulut kita ni diisi dengan bara api, tak ke melecur. Kita yang minum air panas yang baru menggelegak tu pun dah lidah kita dah melecur kan. Bayangkan bara api yang dimasukkan ke dalam mulut tu, betapa Allah benci dan Allah tak sukanya perbuatan tu. Ibarat kita ni putuskan silaturahim, tak nak kawan dengan orang, tiba-tiba kerana hanya berebutkan harta pusaka, hanya kerana berebut harta keluarga, mak ayah dah meninggal, and then adik-beradik bertelagah, bergaduh, putuskan silaturahim sampai sanggup sihir, bomoh dan sebagainya hanya kerana mementingkan diri, hanya kerana kepentingan peribadi sanggup putuskan silaturahim. So, hukumannya seperti mulut kita ni disuakan dengan bara api yang panas membara. Betapa Allah benci dan Allah murka terhadap golongan ini. So, hati-hati. Jangan ada dalam hati kita ni, kenapa tak suka dekat orang, kenapa nak benci dekat orang, kenapa nak berdendam dengan orang.
Tak boleh nak tengok orang lebih sikit, orang dapat rezeki lebih, kita sakit hati. Kenapa? So masalah hati kita ni nak kena settle, nak kena sental dengan ilmu back to Allah. Sebab tu kalau kita ada masalah hati, susah rezeki nak masuk. Susah rezeki nak masuk, hati kita tak tenang, hati kita gundah gulana. So cek balik hati kita, jangan putuskan silaturahim. Sebolehnya cantumkan kembali, eratkan kembali. Kalau kita tahu adik-beradik kita bertelagah, kita sebagai orang tengah, takkan kita nak memerhati je, takkan kita nak tengok je dan kita bersorak tepuk tangan. Adik-beradik bergaduh, suka. Tak apalah, harta tu jadi milik aku. So tak boleh macam tu. Kalau kita sayangkan adik-beradik kita, kita sayangkan keluarga kita sayangkan orang sekeliling kita, takkan tegar di hati kita untuk putuskan silaturahim. Na'udzubillah min zalik. Okey, yang ketiga, bila kita memutuskan silaturahim, sebab tu jangan pelik kenapa Allah susah nak makbulkan doa kita. Sebab Allah memang tak akan makbulkan orang yang hati kotor, orang yang sengaja putuskan silaturahim, tak nak berkawan dengan orang, tak nak bergaul dengan orang, tak nak berukhuwah dengan orang. Lalu kalau kita tadah tangan ke, kita berdoa kepada Allah, susah Allah nak makbulkan. Sebab hati yang kotor. Hati yang kotor sukar untuk maafkan orang. Sakit hati dengan orang, menyakitkan hati orang. So semua tu akan menyekat rezeki. Semua tu akan, orang kata, beri impak yang besar pada hati kita. Di mana kesan hati yang kotor tu akan menyekat rezeki, akan menyebabkan Allah murka, akan menyebabkan orang sekeliling kita pun tak nak kawan dengan kita. Sebab tu kalau kita banyak kawan, hargai mereka, ucap terima kasih dekat mereka, sayangi mereka, insya-Allah. Okey, yang keempat, larangan memutuskan silaturahim, Allah akan menyegerakan hukuman waktu dekat dunia lagi. Tak perlu kita cakap tunggulah hari akhirat kelak engkau akan dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak, tetapi Allah akan segera bayar, Allah akan bayar cash segala perbuatan kita dekat dunia ni. Kalau kita memutuskan silaturahim, Allah akan beri impak dekat dunia lagi. Impak kesan buruk semua akan diperlihatkan dekat dunia. Contoh, tiba-tiba dia ada harta, Allah tarik satu persatu. Tiba-tiba jatuh muflis, tiba-tiba jatuh apa ke dana, tiba-tiba tak ada harta. Harta semua bocor, rezeki bocor, Allah tarik nikmat. Sebabnya dekat dunia lagi Allah telah memperlihatkan sebagaimana orang yang memutuskan silaturahim, hidup dia tak akan tenang, hidup dia tak akan bahagia. Dia tak ada rumah, dia tak ada keluarga, semua Allah tarik satu persatu. Semua orang tak nak dekat dengan dia, dia hidup keseorangan, hati dia kosong, jiwa dia jauh daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So jangan main-main, jangan sengaja nak putuskan silaturahim. Lainlah waktu PKP ni. Waktu PKP ni jangan anda salah faham pula kata putuskan silaturahim. Tak. Waktu PKP ni memang kita kena duduk dekat rumah masing-masing. Tak boleh nak ke mana-mana. Itu bukan bermakna putuskan silaturahim. Kita kena fahamlah situasi tu. Kena faham situasi. Memutuskan silaturahim tu bermaksud bermasam muka, berdendam, tak nak kawan, tiba-tiba nak marah dengan kita, tiba-tiba nak block kita, tiba-tiba nak unfriend kita. Tu salah lah. Salahlah kita sengaja nak mengelakkan. Kenapa? Kenapa nak elak dengan kawan kita? So cek balik hati masing-masing, insya-Allah. Okey, yang kelima, larangan memutuskan silaturahim akan menyebabkan Allah memutuskan segala rahmat, nikmat, rezeki dari muka bumi ni. Bak kata pepatah, kita tak layak pun nak dapat kasih sayang Allah kalau kita sendiri berpaling daripada Allah Subhanahu Wa Taala. So Allah murka terhadap perbuatan memutuskan silaturahim, sengaja bergaduh, bermakan-makan tahun, berpuluh-puluh tahun. Ada yang sampai bergaduh 10 tahun, 20 tahun, 25 tahun pun ada. Di kalangan pembaca FTR kan, sudah dengar ada yang sampai hubungan adik-beradik tu retak, dah tak nak bertegur siapa hanya kerana berebut harta pusaka. Ingat mak ayah kita dekat dalam kubur tu akan aman ke? Bila mana anak-anak waktu dekat dunia, ibu bapa telah meninggal dunia, sampai hati mereka bertekak, bertikam lidah semata-mata kerana rebutkan harta. Itulah duniawi. Duniawi yang takkan membawa kebahagiaan dan manfaat pun pada diri kita. Tetapi syaitanlah makhluk yang paling akan bersorak kegembiraan bila mana umat
Nabi Adam, umat Nabi Muhammad ni bertelagah memutuskan silaturahim. Syaitan adalah makhluk yang paling suka dan akan bersorak gembira. So jangan putuskan silaturahim. Jaga hubungan ukhuwah ni, insya-Allah sampai Jannatul Firdaus. Walaupun kita benci ke, kita tak suka ke dengan adik-beradik kita, doakan dia. Kerana hati mereka Allah jua yang pegang. Dan hidayah daripada Allah Subhanahu Wa Taala ni akan sampai saat yang tepat. Sebab tu kita jangan berhenti berdoa. Hati kita pun minta doa dengan Allah. Ya Allah, janganlah engkau bolak-balikkan hatiku sesudah engkau memberi hidayah kepadaku. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Berdoa hari-hari sebab kita tak tahu Allah boleh tarik nikmat sekelip mata, hidayah, taufik dan petunjuk daripada Allah ni. Kalau kita menjadi orang yang kufur nikmat, boleh jadi Allah tarik sekelip mata. Na'udzubillah min zalik. Harapnya kita sentiasa kekal dalam iman, dalam hidayah Allah sampai akhir hayat kita, insya-Allah. Akak dapat banyak t-shirt dari adik-beradik bila dia pergi makan angin. Alhamdulillah. Betul? Seronok. Itulah kita kan kalau kadang-kadang kita tahu makcik kita pergi overseas, makcik kita pergi luar negeri kan. Kadang-kadang kita tahu, and then seronok bila mereka bawa buah tangan kan. Tiba-tiba kalau mereka pergi Penang tu ada jeruk Pak Ali, tiba-tiba diorang pergi Kelantan tu dapat kopok leko, dapat kopok kering. So itu tanda ukhuwah kita dengan saudara mara kita, adik-beradik kita, makcik kita semua elok. Dekat situlah rezeki Allah datangkan berganda-ganda, seronok kan. Tiba-tiba dapat t-shirt, kita tahu diorang pergi Pangkor, diorang pergi Pulau Tioman, diorang pergi Teluk Batik. Pasti ada oleh-oleh yang dibawa untuk kita. Itulah bermaksud silaturahim ni sentiasa dalam pemeliharaan Allah Subhanahu Wa Taala. Bila kita putuskan silaturahim, mereka nak tanya khabar kita pun tak nak. Apatah lagi nak hantar oleh-oleh, nak hantar makanan, nak hantar rezeki, berkongsi rezeki dengan kita, jauh sekali. So pelihara hubungan ni, insya-Allah hati kita tenang, keadaan family kita pun rasa bahagia, insya-Allah. Dan yang terakhir sekali, kesan daripada memutuskan silaturahim akan jauh daripada syurga. Apatah lagi nak cium bau syurga. Nak masuk dalam syurga pun susah kalau kita putuskan silaturahim. Bagaimana kita nak minta maaf dekat dia nanti? Padang mahsyar merangkak-rangkak kita cari dia, nak mohon minta ampun dan maaf. Andai dekat dunia kita mengumpat dia, kita mencaci dia, kita memfitnah dia, dekat hari akhirat nanti di padang mahsyar merangkak-rangkaklah kita cari dia. Itu pun kalau kita jumpa. Kalau tak jumpa, macam mana nak ampunkan kita? Macam mana kita nak minta keampunan Allah Subhanahu Wa Taala? Sebab tu hubungan sedarah sedaging ni jangan buat main. Kalau orang tak maafkan kita, sampai itulah kita, amal kita tergantung, susah nak masuk syurga. Apatah lagi nak cium bau syurga pun kita tak dapat. Betapa harumnya bau syurga tu kita tak akan dapat hidu langsung sebab kita putuskan silaturahim. Na'udzubillah min zalik. Pelihara hubungan kita, insya-Allah. Kalau ada bergaduh tu anggap je macam angin lalu. Gaduh-gaduh manja tu biasalah, macam suami dengan isteri, janganlah bergaduh lama-lama. Nanti rindu kan. Macam kita adik-beradik, janganlah bergaduh hanya kerana perkara remeh-temeh. Semua tu tak bawa ke dalam kubur. Harta, rumah yang kita rebutkan dekat dunia ni tak bawa langsung masuk dalam kubur. Yang masuk dalam kubur hanya amal kita, pahala kita, jariah kita. Ini je yang akan kita bawa nanti dan yang akan mempermudahkan urusan kita nanti dekat akhirat nanti. So tak perlu kita pentingkan keduniaan. Semua tu hanyalah orang kata mainan. Permainan dunia, tipu-tipu. Dunia sekarang ni penuh dengan tipu daya, penuh dengan fata morgana. So jangan kita jebakkan diri kita dengan fitnah dunia ni. Biarlah kita hidup hati tenang. Tak apa, hidup kita hati tenang, janji kita sederhana, dekat dengan Allah, dapat ibadah dengan rasa kemanisannya. Itu lebih bermakna daripada segala harta yang kita dok rebut-rebutkan tu. Tak membawa maksud apa pun. InsyaAllah semoga kita cakna dan semoga kita mengambil pengajaran dari setiap kisah-kisah hidup orang lain tu. Jadikan iktibar dan jadikan hidup kita ni sentiasa nak dapat redha Allah je. Kita niatkan dekat hati, Allah redha.
redha dan berikan kasih sayang rahmat-Mu yang tak berhenti-henti pada kami semua. InsyaAllah kami nak masuk ke syurga tanpa azab, tanpa hisab, insyaAllah. Okey, sekian sahaja perkongsian soleha hari ini. InsyaAllah semoga bermanfaat. Hargai mereka yang tersayang, ibu bapa kita, adik-beradik kita, suami ataupun isteri kita, anak-anak kita, sayangi mereka sepenuh hati. Lillahi ta'ala. Okey? Wabillahi taufiq wa hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.